Dr. Muhammad Hatta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang Bertua, saya ingin juga menyentuh sedikit mengenai pindaan yang ada di hadapan kita setelah 60 tahun penubuhan Malaysia. Tahun ini, tahun 2023, mungkin sempurnalah perpindahan sebahagian daripada tanggungjawab pengurusan negeri balik kepada pihak berkuasa di negeri, ya, seperti yang dihasratkan apa yang disebut dalam perjanjian Malaysian Agreement 1963 MA63. Dan walaupun pindahan ini agak straightforward, ianya merupakan suatu titik bersejarah bagi kita di Malaysia amnya dan negeri Sabah khususnya, kerana mereka akan negeri Sabah, pihak berkuasa Sabah akan mengendalikan urusan-urusan yang berkaitan dengan pengendalian tenaga boleh baru dan suasana lestari, ya, industri ini secara lebih dekat dengan mengambil kira keupayaan rakyat di sana, kemampuan rakyat di sana, dan juga dengan izin availability punca-punca kuasa tenaga boleh diperbaharui yang ada di sana, yang saya yakin kalau dilihat Sabah mempunyai potensi yang tinggi untuk melaksanakan urusan-urusan ini bagi menangani keperluan tenaga di negeri Sabah. Pemberian kuasa kepada menteri ini telah dibangkitkan oleh rakan kita senator tadi. Saya berkeyakinan dalam sistem pentadbiran kabinet, ya, keputusan yang dibuat adalah sangat bergantung kepada konsensus yang dicapai di dalam kabinet. Tetapi sebagai pihak yang bertanggungjawab, mana-mana undang-undang yang dibuat pun mestilah memberikan satu tanggungjawab kepada orang yang berkuasa, iaitu menteri. Apapun kita ingin menyokong pandangan senator bahawa urusan yang memberikan kuasa kepada menteri ini benar-benar dibuat secara bertanggungjawab dan sebaiknya mencapai suatu konsensus yang kalau boleh yang solid, yang padu daripada seluruh rakan-rakan di dalam kabinet. Dan apabila ianya dilaksanakan nanti, ya, setelah dua rang undang-undang ataupun pindaan ini diluluskan, kita berharap proses yang akan berlaku, ya, peralihan kuasa ini berjalan betul-betul atas dasar tanggungjawab. Ianya merupakan kejayaan, ya, bagi kedua-dua pihak negara dan juga pihak rakyat negeri Sabah, ya. Dan bukan ini sahaja aspek yang akan yang akan kita devolve kepada negeri Sabah ini. Di Sarawak tenaga perolehan petroleum pun sudah diberikan kuasa sedemikian, dan kalau kita melihat lebih jauh, macam-macam lagi yang kita boleh wujudkan bagi menjadikan dua bahagian di Malaysia, di Sabah dan Sarawak itu satu tempat yang sangat sesuai, sangat seronok untuk kita lawati apabila mereka dapat membangunkan keupayaan sendiri dengan budaya dan struktur masyarakatnya yang amat special. Dan kita juga melihat bahawa kita sudah memasuki era renewable energy ini dengan cukup meluas. Artinya kita menggunakan suatu punca tenaga yang pembaharuannya lebih tinggi daripada penggunaannya. Artinya sentiasa berada dalam keadaan lebihan, ekses. Artinya masa depan kita lebih terjamin berbanding dengan penggunaan hasil petroleum misalnya yang akan pupus pada suatu masa. Begitu juga arang batu akan pupus, walaupun kosnya murah, tetapi akan pupus. Persediaan kita harness dengan izin kuasa suria ataupun matahari
kuasa hidro ataupun air mesti difikirkan dengan lebih hebat lagi. Artinya pemikir-pemikir kita, mereka dalam bidang teknologi ini harus ke depan ya untuk mencari jalan bagaimana kita nak menghasilkan punca tenaga yang boleh diperbarui ini dengan lebih abundant lagi dengan izin dan akhirnya akan menjadi lebih murah. Yang ini yang pentingnya. Ya, apabila rakyat mampu untuk menggunakan bahan-bahan ini dengan murah ya dan tidak memerlukan subsidi misalnya, itu adalah lebih baik. Ya, subsidi ini seperti yang diterangkan dalam perbahasan sebelum pada ini soal jawab tadi. Subsidi ini adalah suatu tindakan langkah sementara ya sebelum struktur masyarakat itu dapat dibina semula. Maka kita tidak akan boleh bergantung kepada subsidi. Kerana kalau ada subsidi bagi sesuatu aspek suatu bahan ya, artinya kita telah mengurangkan pembiayaan ataupun peluang untuk penggunaan di sektor-sektor yang lain. Jadi kalau kita boleh kurangkan dalam sektor tenaga ini, maka wang subsidi itu boleh kita gunakan untuk pendidikan yang lebih murah contohnya ya, untuk mengurangkan kos makanan yang lebih penting ya sebagai contoh. Jadi kita harapkan langkah yang diambil pada hari ini akan membolehkan kita menghadapi kehidupan yang lebih selesa, lebih murah ya dan lebih accessible ya. Jadi tanggungjawab kerajaan Sabah selepas daripada ini ialah bagaimana mereka nak memastikan ya capaian sumber tenaga boleh baru ini sampai kepada tempat-tempat yang paling jauh, di paling pendalaman ya. Yang ini yang kita akan pasti lihat balik, kita akan bahas semula dalam Dewan ini dari semasa ke semasa untuk memastikan tanggungjawab tersebut tidak diabaikan, bukan oleh kerajaan Sabah semata-mata tapi mana-mana kerajaan negeri ya, supaya rakyat boleh menikmati ya apa yang sepatutnya mereka nikmati sebagai rakyat yang mempunyai hak dalam negeri mereka. Tan Sri Ketua saya mohon menyokong. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Paul Ikai.